Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Tuan Imam, pimpinan masjid, jawatan kuasa, pengurusan dan pentadbiran, pengelola, pengatur dan penyusun, penggerak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menikmati kapet baru, kena sebut. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan terzahirnya kapet ini akan menambahkan kekhusyukan dan ketawadukan. Jangan lena sudah. Sedap sangat. InsyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah kita sambung siri perkongsian dan perbincangan kita pada malam ini. Sebagai mukadimahnya saya nak bacakan sedikit sambungan dan rentetan daripada siri yang sebelum ini, tuan-tuan. Apa yang ingin saya kongsikan, tuan-tuan, ada satu perkara yang saya kira sangat menjentik dan menyuntik hati saya, insya-Allah. Ketika mana ini saya mulakan dulu dengan petikan ucapan dasar yang dilafazkan oleh Recep Tayyip Erdogan ataupun Erdogan ketika dalam sidang media hari pertama diangkat sumpah menjadi presiden untuk kali yang keseterusnya. Dan pada amanat kata-kata beliau ini memberikan satu signal dan gambaran. Saya kira seolah-olah Erdogan sedang pesan untuk rakyat dan umat Masjid Sembilang. Jadi bukan baca saja ni, tuan-tuan kena take note dan tuan-tuan kena cuba rasai. Erdogan sedang pesan sesuatu. Ada something from his heart. Something is delivering. Sesuatu yang sedang disampaikan from his heart to our heart. Daripada hatinya kepada hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kena slang Turki sikit. Ketika sejarah mengingatkan nama Sultan Abdul Hamid, ia memberikan hakmu, wahai Sultan yang agung. Kamilah orang yang tak tahu malu memfitnah engkau, wahai Sultan yang paling cerdas dalam dunia politik di abad ini. Kami menuduh engkau Sultan yang zalim dan bodoh. Kami memaksa rakyat untuk memberontak, wahai sang Sultan. Apa yang dikatakan oleh setan, kami telah mengikut dan terpedaya. Kami melakukan fitnah dan terjatuh ke dalamnya. Memahami Sultan Abdul Hamid adalah memahami pada seluruhnya. Peringatan ke 100 tahun kematian Sultan adalah salah satu bentuk hutang budi pada beliau. Mari kita kembali mengingat kembali jasa Sultan yang sudah pun meninggalkan kita selama 100 tahun. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, baru ni saya khutbah dekat Sungai Petani. Tiba-tiba saya disapa oleh seorang pakcik. Dan dia ni agak follower tegar juga. Dia banyak mengikuti perjalanan kuliah saya. Dan dia boleh sebut kat mana siri tajuk daripada Bagan Tiang, Tanjung Piandang. Dan saya pun tak ingat dah. Pakcik ni agak segar, bugar dia punya tenaganya. Dan bila ditanya usianya, tarikh lahirnya 18 Mac 1923. Maksudnya usianya 99. Dan bertepatanlah dengan tajuk-tajuk yang sering kali kita utarakan. Dan dia juga antara peminat siri Ottoman ni. Ustaz, dia kata, Ustaz, maksudnya apa yang Ustaz dah sebut dalam kuliah ni, saya rasa
memang untuk saya, sebab saya dilahirkan, usia saya sudah mencapai 99 tahun dan tahun depan usia saya segenap dan sama dengan kejatuhan khilafah Islamiyah. Maksudnya seolah-olah dia dilahirkan ketika sejarah khalifah tu jatuh. Saya rasa macam nak pegang, bukan nak rasa nak pegang, dah pegang tangan dia. Terdetik dalam hati saya, adakah Pak Cik ni seorang khalifah yang akan muncul mujadid yang ke-100 setelah 100 tahun. Tapi adakah Pak Cik ni orang yang dimaksudkan ni, khalifah yang ke-100 ni selepas 1 tahun kan. Dan yang menakjubkan tuan-tuan, umur dia 99 tapi tak melambang dan tak menunjukkan seperti 90-an. Tak tahulah apa doa dia, mungkin dia berkat duk follow kuliah Ottoman ke. Dia saya tak nampak dia macam umur dia 70-an. Saya tak percaya umur dia 99. Jadi tahun depan 18 Mac 3 Mac 2024 genap 100 tahun kejatuhan Ottoman ataupun khalifah Ottoman lebih awal, dan 18 Mac 2024 saya kena pergi cari dia usia dia yang ke 100 tahun. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia Pak Cik ni dalam keberkatan. Amin. Set. Mana plug tadi ya? Plug tadi. Saya simpan charger tadi. Charger. Sorry. Kan. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah. Memulakan pertemuan dan perkongsian malam ini, insya-Allah saya nak bawa perbincangan dan fokus kita pada malam ini salah satu tajuk besar juga yang disebut sebagai end game ataupun kita sebut sebagai perlawanan pertembungan akhir. Apakah yang dikatakan pertembungan akhir tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan ia melibatkan 3 figura ataupun 3 adiwira, 3 sang perwira, 3 kesatria dunia yang akan memimpin dunia ini, yang membawa power, yang membawa kuasa, yang membawa takhta, yang membawa kerajaan. Dan cerita ni dia merangkumi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada 3 fasa episod zaman yang merupakan dunia ni akan sampai kepada ending. Dunia ni akan sampai kepada penamat dan penghujungnya. Yang pertama tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan Al-Imam Mahdi. Dan yang kedua akan disambung perjuangan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam ibnu Maryam. Dan yang terakhir untuk fasa ini kita sebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, sebelum diteruskan dengan makhluk-makhluk yang seterusnya. Cuma tuan-tuan, dalam ruang lingkup yang ada pada malam ini, ayo kita berikan fokus yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kaitan Imam Mahdi dengan tajuk Ottoman Turki? Kaitan pertama, ketika mana berlakunya peristiwanya Malhamah Al-Kubra ataupun Al-Malahim, peristiwa World War III, peristiwa pertembungan perang dunia yang kita sebut perang dunia ketiga. Mungkin ada orang mengatakan perang dunia yang seterusnya sebab dunia sedang berperang. Dan kita tak tahu kali berapa dah dunia berperang. Jadi kita sebut perang dunia ke seterusnya. Ketika bumi ni hampir hancur segala negara-negara Arab dan seumpamanya tuan-tuan, negara-negara yang tertentu yang akan terlibat dalam seri peperangan, khususnya yang melibatkan blok barat, US, NATO, Eropah, Great Britain berlawan dengan negara timur ataupun blok timur, Rusia, China, Japan, Taiwan dan juga Malaysia dimasuk jajahan timur. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berlakunya pertembungan negara-negara ini tuan-tuan, negara Turki ni menjadi antara negara terakhir yang akan dibebas dan diselamatkan oleh Imam Mahdi. Maksudnya kita kena ambil tahu, negara Turki ni memang negara yang akan menjadi payungan, naungan, perlindungan, bantuan umat Islam. Silat-silat hari bulan mungkin kita pernah sebut, orang Sembilang pun kena tumpang pergi duduk negara Turki. Sebab itu negara terakhir yang akan disentuh dan dimasuki oleh Imam Mahdi sebelum munculnya Dajjal. Sebelum munculnya Dajjal, sebelum turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, Imam Mahdi akan membuka semula pintu masuk kota Konstantinopel ataupun Turki akan kembali diislambolkan. Maka itu kaitan pertama. Maka Imam Mahdi akan pijak masuk kembali ke
tajuk yang kita bincang, iaitu Ottoman. Satu. Yang kedua, rasional dan signifikan kita bincang tajuk Imam Mahdi dan Turki, tuan-tuan. Imam Mahdi akan sekali lagi membuka kota Konstantinopel, meneruskan perjuangan. Maksudnya kita akan jumpa sekali lagi Konstantinopel 2.0. Kita akan jumpa sekali lagi zaman Al-Fatih 2.0. Bumi Turki akan kembali diislamkan. Itu kaitan yang kedua. Tuan-tuan, ketika mana Konstantinopel ditukar dan bertukar menjadi Istanbul, yang bermaksud keseluruhan, Islam secara total, Islam secara keseluruhan. Ada dua negara dan ada dua daerah ibu kota dunia yang menggunakan nama Islam. Bul. Yang pertama Al-Fatih ambil Istanbul, Islam secara keseluruhan. Dan yang kedua, siapa tahu? Yang kedua adalah Islamabad. Islamabad yang merupakan ibu kota kepada Pakistan. Apa signifikannya, tuan-tuan, ketika mana berlakunya pergaduhan dan perbalahan sehingga hari ini? Kashmir yang berada di antara wilayah Pakistan, India. India kata yang dia punya, Pakistan kata dia punya Kashmir, kata tak, hampa dua-dua tak. Kami negara bebas, kami negara merdeka. Maka Pakistan ketika mengisytiharkan kami negara Islam, keluar daripada jajahan wilayah India, maka dia mengisytiharkan kami negara Pakistan yang ibu kota kami Islamabad. Apa maksud Pakistan? Negara yang tan belakang semua negara. Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Hindustan, Gojekistan, Thailand, Kelantan. Masuk sekali. Jadi tuan-tuan, Pakistan negara yang total Islam. Evidennya, maka dia letak kami, ibu negara kota kami adalah Islamabad. Islam abadan abada, Islam yang selama-lamanya. Tumpang berkat bumi Turki, Istanbul. Tak puas hati punya pasal, akhirnya negara India pun mengisytiharkan kami negara bukan negara Islam, maka dibuat negara Hindustan. Berlawan. Itu signifikan asal usul nama Pakistan dan juga Hindustan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kembali kepada perbincangan. Saya ambil dulu, tuan-tuan, adiwira pertama ataupun sangwira pertama, ataupun kita kata pahlawan pertama yang akan kembali membuka dunia dan juga Turki ni, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Mahdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita tengok berkenalan secara apa? Secara tidaklah terlalu detail. Tidaklah terlalu ringkas, tidak terlalu detail. Al-Imam Mahdi, tuan-tuan, keluar dan lahir daripada keturunan Ahlul Bait. Tidak lain dan tidak bukan daripada wilayah jajahan leluhur bangsa keturunan Rasulullah, bangsa Quraisy. Yang berketurunan daripada kita sebut Ahlul Bait, maksudnya kami dah tak ada siapa dah Rasulullah, kami tak ada Nabi yang boleh dipeluk, kami dah tak ada Nabi untuk dipegang, kami dah tak ada Nabi untuk didakap, tapi kami masih ada ruang dan peluang untuk dakap keturunan Nabi. Maka tajuk ni kita kena bincang sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita nak dapat vibe macam mana Nabi ada. Tuan-tuan nak rasa macam mana Rasulullah ada, tuan-tuan kena minta doa, ya Allah, sampaikan usia kami sehingga sekurang-kurangnya pada hari Imam Mahdi dibai'ah. Sebab apa? Sebab Ahlul Bait. Sebab apa? Keturunan cucu cicit piut Rasulullah. Kami nak peluk, kami nak dakap, kami nak pandang, nak tatap mata. Sebab apa? Nak tatap mata Rasulullah dah tak ada peluang. Sekurang-kurangnya esok boleh klaim depan Rasulullah, ya Rasulullah, haramkan mata kami daripada syurga sebab kami dah pandang ahli keluarga engkau, iaitu Imam Mahdi ketika kami hidup di dunia di Masjid Sembilang. Boleh, tuan-tuan? Itu mukadimah dia. Jadi Imam Mahdi ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, saya terus kepada perjuangan dia. Apa yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi ni, yang pertama disebut dalam surah Al-Baqarah, wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, perjuangan daripada Imam Mahdi ni sama seperti dengan perjuangan Rasulullah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli in syaa innallaha alimun hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maka jangan kalian merapat dan mendekat. Mereka tidak dibenarkan mendekat dan merapat dengan Masjidil Haram setelah Fathu Mekah. Okey. Tuan-tuan dapat ayat ni? Inilah evidence, inilah sandaran ayat yang saya nak guna pakai ketika Imam Mahdi dizahirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, saya sepanjang dah buat jemaah umrah ni, setiap kali saya pergi umrah, ketika tawaf sunat, dah habis tawaf rukun, saya akan sengaja duduk, ni imajinasi orang-orang yang suka mengkaji eskatologi ni lah. Saya tak tahu orang lain macam mana. Bila masuk ke, saya sengaja pergi duduk sempadan. Waktu nak tawaf, tengah tawaf ni, tawaf sunat lah, dah selesai semua dah. Sengaja selepas pusingan ketujuh tu, saya akan lalu di depan antara maqam Hajarul Aswad dengan maqam Ibrahim. Saya akan pergi duduk lama dengan harapan, ya Allah, bagilah muncul Al-Mahdi. Sebab saya nak jadi orang yang berbai'ah di belakang dia. Sampai tahap macam tu. Tak tahulah tuan-tuan terfikir ataupun tidak. Saya terfikir sampai tahap macam tu lah. Sebab itulah sampai saya pernah cerita dalam kuliah siri sebelum ni, sampai dalam masjid orang tepuk belakang, dia tanya, Imam Mahdi Ustaz Imam Mahdi Padahal bukan dia nak kata saya Imam Mahdi, dia nak kata ustaz saya ni ustaz yang duk cerita Imam Mahdi. Saya meremang bulu rumah bila dia kata Ustaz Imam Mahdi. Nasib baik dia tak pegang tangan saya suruh bai'ah ke apa kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, okey, Imam Mahdi ni akan muncul di mana? Di Mekah. Okey. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan ni dah banyak dah ikuti siri. Cuma saya nak bawa mungkin ruang-ruang yang baharu, yang pertama yang tuan-tuan dengar mungkin. Okey, yang pertama yang tertera. Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, surah At-Taubah, orang musyrik tidak boleh menghampiri Masjidil Haram. Okey, apa berlaku dengan kota Mekah hari ini? Pembangunan, orang yang jaga lapangan, orang yang pegang projek, yang projek tak pernah siap dan yang tak pernah berhenti. Tuan-tuan pilih bulan dan musim berapa pun ada je. Pintu ni siap, pintu sana renovate, pintu sana renovate, pintu belakang renovate. Tak pernah siap. Dan siapa orang yang buat projek tu? Bukan tangan orang Arab. Kalau sebelum ni Bin Laden, setelah tragedi Karen, diangkat, ditarik balik lesen, dan siapa diambil? Siapa pemegang tender? Siapa staf dia? Siapa orang-orang pekerja dia, buruh binaan dia? Sebahagiannya tuan-tuan, dapatan yang kita dapat bukan orang Islam, Itali, Perancis. Sedangkan Allah sebut dah, orang musyrik pun tak boleh pergi, apatah lagi orang kafir. Haram, negara yang tak boleh dipijak oleh orang bukan Islam. Tapi hari ini bumi haram dipijak dan dimasuki oleh orang non-Muslim. Maka ini evidence mengatakan bahawa perjuangan pertama Imam Mahdi ketika muncul adalah wa yuzakkihim wa man yarghabu millata Ibrahim. Bila Nabi Allah Ibrahim, perjuangan dia apa? Perjuangan Nabi Allah Ibrahim datang ke Mekah untuk membebaskan Kaabah daripada penyembahan berhala. Nabi Ibrahim mendoakan agar keturunan dia akan lahir keturunan yang boleh menghalau dan membersihkan kota suci Mekah ni daripada berhala-berhala. Maka akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, daripada keturunanku ya Allah lahirlah orang yang akan menjaga, membela, mempertahankan setiap inci bumi haram. Maka keluarlah Ismail yang bermaksud sami'a, orang yang didengar doanya. Ismail itu bermaksud anak yang lahir daripada doa Nabi Ibrahim yang didengar. Sami'a. Daripada keturunan Ismail lah lahir keturunan Mudar. Adnani, lahirlah keturunan Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang tugasnya untuk membersihkan Kaabah daripada sebarang penyembahan, kekotoran, kekeruhan. Dan disambung perjuangan sehinggalah Muhammad Al-Mahdi
pun buat tugas yang sama. Jadi evidence itu saya bawa cerita ni nak beritahu bahawa tugas pertama adalah wailul lil arabi. Wailul lil arabi. La ilaha illallah. Hadis yang dibawa oleh Zainab bin Jahsh. Satu hari dia berlari dalam muka merah padam. Dia balik, dia dengar, aku dengar Nabi sebut ke aku jelas, wailul la ilaha illallah, la ilaha illallah, wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba. Kalian celakalah kalian bangsa Arab. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bangsa Arab akan kembali menyembah berhala, maka bangsa Arab kamu akan lihat kerosakan demi kerosakan akan berlaku di bumi Arab. Maka Imam Mahdi benda pertama dia buat apa? Settle down bangsa Arab. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Hari ini saya nak sebut bahawa bila sebut tentang bangsa Arab, sallallahu alaihi Muhammad, negara-negara kuasa besar dunia, Yahud, Nasara, Kristian dan seumpamanya, Rusia, Iran, negara-negara besar, pemegang dunia ni, mereka tak heran dah lah ni, tak takut dah dengan negara Arab. Sebab apa? Sebab negara Arab telah berjaya dipisah dan pecah, lumpuh dan runtuh. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam sini, dalam peta negara Arab, dalam peta negara Arab tuan-tuan, ketika mana berlakunya persempadanan semula, ketika Yahudi nak masuk ke dalam negara Arab ni, dia buat apa? Kita harus pecahkan, kita harus pisahkan, kita harus jauhkan negara-negara Arab ni. Jom tuan-tuan tengok. Negara Arab ketika mana datangnya Imam Mahdi tuan-tuan, Nabi Muhammad dulu dah berjaya menyatukan dalam peristiwa Hijratul Rasul, Aus dan Khazraj yang dah bertahun-tahun tak bersembang bergaduh. Akhirnya disatukan dalam peristiwa, dalam Daulah Nabawiyah. Ketika itu dibina Aus dan Khazraj ini, negara Islam disatukan, sehinggalah Imam Mahdi tuan-tuan, mereka melihat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya tuan-tuan, okey, saya nak tunjuk bagaimana gambaran hari ini negara Arab yang berjaya dilumpuh dan dilemahkan. Ketika Imam Mahdi tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad dia nak satukan balik kekuatan dan kesatuan bangsa Arab. Sebab tu orang Israel Zionis bila masuk ke Palestin di atas, sebelah kanan ada Kuwait, di bawah ada Bahrain, Qatar. Tuan-tuan, negara-negara ni dulu nama tak wujud. Yang dulu kita namakan Semenanjung Tanah Arab. Nabi hanya sebut Semenanjung Tanah Arab. Sebab apa? Satu. Disatu dan dipadukan oleh Rasulullah. Tetapi bila sampai zaman-zaman revolusi Arab, maka berlakulah pemisahan dan perpecahan wilayah satu demi satu. Sebagaimana hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, hadis Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, takkan berlaku kiamat sehingga bumi Arab akan dipecah, ditarik satu persatu. Sebab tu Zionis sebelum dia nak masuk ke Palestin tuan-tuan, 1948 tu, apa dia buat? Dia kena lumpuhkan dulu Turki. Bila Turki lemah, Arab akan jatuh. Arab berjaya dihilangkan aura sunnah wal jamaah, mazhab, akidah, manhaj lain yang menguasai. Maka Arab lemah. Bila lemah, kita masuk ke Palestin, mana siapa berani kacau? Kami takluk negara hampa ni. Hampa berani buat apa kat kami? Kami 14.5 juta, hampa 1.8 bilion. Hampa boleh buat apa? Doa je. Hancur. Duk sebut doa lah. Hancur Israel. 1.8 bilion hanya berani menjerit, tapi lawan tak berani. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka telah berjaya memisahkan Kuwait cara Kuwait, Qatar cara Qatar, UAE cara UAE. Sedangkan kalau logik akal tuan-tuan, tak perlu ada NGO MAPIM, tak perlu. Sebab apa? Hampa duduk berjiran kot, Mesir, Sudan. Hampa tengok saja. Umat Islam Palestin tu sedang di sepak terajang. Hampa buat apa? Sepatutnya negara Islam ni semua kena bersatu, tetapi jaga perut masing-masing. Sebab apa? Sebab Yahudi telah pecah dan pisah. Tuan-tuan boleh faham tak? Sama macam benda yang sama berlaku pada wilayah timur. Sallallahu alaihi Muhammad. Wilayah timur, negara
Manila, kita Filipin kan. Negara termasik, kita Singapura kan. Tanah Melayu, kita Melayu kan. Kita Malaysia kan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kita British kan dia. Tuan-tuan nak beritahu bahawa inilah antara agenda-agenda, kita kata hidden hand, untuk memecah belahkan, melumpuhkan. Okey, kembali pada perbincangan tadi. Ketika Imam Mahdi muncul, benda pertama dia buat apa? Dia settle down bangsa Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa bangsa Arab? Sebab bangsa Arab dah bertukar daripada jernih menjadi keruh, dan akidahnya, benda pertama, akidahnya sudah rosak. Maka Imam Mahdi datang adalah untuk mengislamkan kembali akidah yang tak berapa nak Islam. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang dibawa oleh Abu Zar, sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? La yajtami'u fil jaziratil Arab dinani. Takkan berhimpun dua bangsa Arab, takkan berhimpun dua agama di dalam bumi Arab. Tak boleh ada dua agama. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak? Tidak boleh ada dua agama di bangsa Arab, dalam negara Arab. Negara Arab sekarang kan memang Islam. Tetapi kenapa Nabi kata tak boleh berhimpun dua agama? Maksudnya manhaj akidah yang bukan total Ahlussunnah wal Jamaah, Allah dan Nabi tak redha. Dia mesti berada dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul Nabi tinggal. Macam mana Nabi tinggal, macam tu hampa kena anut. Macam mana Nabi tinggal, macam tu hampa kena ikut. Sekarang kan dah berpecah dari Zaidiyah, Batiniyah, Syiah, Wahabiyah, dan saya dah sebut banyak kali dah benda ni. Maka benda ni yang akan disatu, dibersih, di-clear balik. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah jawapan mengapa Jazirah Arab menjadi musuh pertama Al-Mahdi. Bukan Kristian, bukan Nasara. Negara kesatuan akidah bertukar kepada kesatuan bangsa, bukan lagi meletakkan agama. Identiti agama Arab Islam semakin pudar dan samar. Sehingga kan saya sebut tadi, pekerja-pekerja bukan lagi orang Islam, tetapi orang yang non-Muslim yang telah melanggar tembok tanah haram, tak boleh dimasuki, tapi orang bukan Islam dah masuk. Tuan-tuan jangan terkejut lah, pergi umrah hari ni jumpa orang tak pakai tudung. Kita rasa aku di Mekah ke di mana ni? Semidam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Negara Arab hari ini tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu tuan-tuan ni, saya nak kongsikan. Yang akan siapakah umat yang berada di belakang Imam Mahdi? Itu yang pertama, Imam Mahdi akan menguasai dan membersihkan kembali bumi Arab. Maka kat sinilah tuan-tuan akan berlaku pertembungan dengan semua negara Arab. Kemungkinan semua pemimpin-pemimpin Arab tadi yang non-sunnah, yang bukan ahli sunnah wal jamaah, contohnya Iraq, contohnya Syiah, contohnya Syria, contohnya Iran. Ini antara pemimpin-pemimpin Arab utama yang kita sebut secara teorinya, ini yang akan berperang. Maka game pertama berlaku, Imam Mahdi bersama dengan sallallahu alaihi wasallam berlawan dengan negara Arab sesama sendiri. Itu yang pertama. Adakah dia berlawan seorang tuan-tuan? Siapakah kekuatan dia? Siapakah batalion, regimen, division, platoon, anggota, yang kekuatan anggota di belakang Imam Mahdi? Yang ni kita kena dengar. Mungkin kita akan termasuk sekali. Yang pertama, kekuatan pertama yang di bawah pimpinan Al-Mahdi ni tuan-tuan, kita sebut sebagai pimpinan Panji Hitam. Okay, Panji Hitam pertama ni, yang dikatakan siapakah orang yang berada di bawah pimpinan Al-Mahdi. Batalion pertama namanya siapa? Namanya adalah Ashabu Rayatus Sud. Yang ni yang akan terbit daripada bumi Khurasan, sallallahu alaihi wasallam, timur pertama. Yang mereka ni tak pernah dikalahkan, dan kemungkinan dalam kajian mereka mungkin adalah Taliban. Satu. Yang kedua, yang dikatakan bangsa batalion yang akan menyokong dan mendukung Al-Mahdi ni siapa? Ahlus Syam. Ahlus Syam ni siapa? Contohnya Brigade Al-Qassam. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentera-tentera elit yang selama ni kalau tuan-tuan tengok dekat TV, kadang akan muncul rakaman bawah tanah, dia pakai serba hitam kan, kepala hitam, angkat bendera hitam, nampak muka je dia buat, dia bagi satu pegang senjata macam ni bawah tanah. Yang ni yang wanted, tapi tak sampai lah tak jumpa. Andai benar mereka adalah Panji Hitam,
yang benar-benar menyokong Imam Mahdi end game nanti, maka pastinya Allah sedang selamatkan mereka. Mungkin duduk bawah tanah. Itu yang kedua. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, yang ni tuan-tuan kena bagi perhatian. Yang ketiga namanya Taifah Mansurah. Taifah Mansurah ni apa? Negara. Taifah tu negara. Taifah. Mansurah berasal dari perkataan Nasara yang suruh. Negara yang dipimpin, negara yang mendapat bantuan Allah Azza wa Jal. Nak jadi masuk batalion yang ketiga ni. Okey, sekarang Imam Mahdi ada 3 batalion. Yang pertama, batalion pertama Khurasan. Yang kedua daripada Palestin dan Syria. Pasukan tentera regimen askar di sana. Yang ketiga daripada timur, sebab Taifah Mansurah ni dia merujuk pada negara timur, dan kawasan timur tu adalah Geng Sembilan. Saya pernah sebut kuliah saya depan Panglima dekat sini jugalah. Camp dekat sini juga, dengan di Kedah. Saya sebut ketika Imam Mahdi muncul, ni mungkin ada pesara-pesara tentera ni kan. Ketika Imam Mahdi muncul, di mana status semua pasukan keselamatan utama negara kita? ATM, APMM, TUDM, TLDM, Sukhoi. Ni artillery dan infanteri kita ni, aset-aset negara kita ni, ketika Imam Mahdi keluar, di mana status kita ni, kita nak buat apa ni? Panglima dengar, Ustaz, ni benda kali pertama saya dengar ni. Saya rasa macam tersuntik dan terjentik. Apa yang Ustaz sebut ni betul juga. Kita nak sokong siapa lagi? Imam Mahdi lah. Aset kita ada ni. Maksudnya batalion kita ni kemungkinan akan bawa masuk Taifah Mansurah. Maka TUDM, TLDM, APMM, apa lagi? Biro Dakwah Sembilang. Nah, ada. Tak sebut nama, dia tak panggil dah. Semua masuk bawah tu. Tapi tuan-tuan, nak masuk negara Taifah Mansurah tu, batalion tu, syarat dia mesti negara tu akan dapat pemimpin yang zalim dan kejam, yang menekan rakyat. Itu syarat dia. Agak-agak kita dah sampai ke zaman tu. Saya tak boleh nak sebut benda ni, saya takut tuan-tuan bawa ke arah lain. Tapi dia punya pencerahan dalam ulama hadis akhir zaman mengatakan Taifah Mansurah ni negara tu negara yang ditekan, yang ditahan, yang dihalang, harga barang naik, harga nasi kanak maintain. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kalau sampai ketika negara tu berlaku macam tu, tekanan tu, maka akan sampai negara tu mungkin akan lahirnya batalion yang ketiga. Batalion yang keempat, saya ringkaskan. Sallallahu alaihi Muhammad. Namanya adalah Al-Haris Al-Haras, daripada keturunan Bani Hashim. Yang ni keturunan Nabi. Saya sebut kat tuan-tuan ni, ketika setiap kali juga saya mengunjungi umrah, ada hari yang saya akan pergi cari kereta dan saya akan pergi cari rumah keturunan Rasulullah secara senyap dan sulit. Sebab di Mekah dan Madinah, keturunan Rasulullah sangat wanted person. Dan kalau pihak Saudi tahu, memang ditangkap. Dan memang dah ada ditangkap pun. Sebab apa tuan-tuan? Dalam teori hadis Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan bahawa ketika Imam Mahdi muncul, orang yang akan menyerahkan panji-panji hitam tu, salah satunya di belakangnya adalah pemimpin wakil daripada Bani Hashim. Bani Hashim ni siapa tuan-tuan? Keturunan Nabi. Tok Wan Nabi Abdul Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ketika Arab Saudi ni menguasai Mekah, daripada Hijaz menjadi Najd hari ini, kemana perginya keturunan Rasulullah? Terpecah pada dua. Yang pertama, mereka dihalau ke mana? Ke Jordan. Daripada Jordan turun ke Yaman. Yaman turun ke timur Indonesia. Maka lahirlah keturunan Ahlul Bait. Sebab tu di Hadramaut Yaman, keluarlah keturunan Rasulullah. Keturunan Yaman, termasuk Anas Arabi. Hampa buat leceh. Ni geng keturunan Rasulullah ni. Salam cium kaki tu. Kan kasat cium tangan.
Sebab apa? Mereka ni keturunan yang dihalau oleh siapa? Oleh Inggeris, oleh Yahudi ketika berlaku revolusi Arab. Sharif Hussein dihalau ke Jordan. Sebahagiannya tuan-tuan, yang ni dalam kajian saya ni, sebahagian ada yang masih bersisa, berbaki di bumi Mekah dan mereka tak berani keluar. Kalau tembak. Dan inilah yang menjadi kajian saya bila saya pergi umrah tuan-tuan. Saya akan tanya driver taksi. Anta asli min aina? Anta asli min aina? Anta Bani Sa'ad atau Bani Hashim? Tuan-tuan, bila jumpa driver yang saya tanya macam tu, dia nak jawab Bani Hashim ni, dia akan tengok kiri kanan dulu. Dia ni siapa dia ni? Kita pun tunjuk YouTube tu. Oi. Penceramah akhir zaman. Penceramah akhir zaman. Tak ada macam tu kan. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, bila dia rasa yakin dengan saya, barulah dia bawa. Tuan-tuan, masih ada rumah kawasan adik-beradik Rasulullah ni, Bani Hashim ni. Kalau kita tengok kawasan tu, dhaif. Dia di belakang kampung. Kalau keluar daripada terowong belakang Telaga Zamzam, ada tempat naik bas tu. Ada jumpa terowong kan. Tuan-tuan akan naik, lepas terowong belakang sana, tuan-tuan akan jumpa kawasan kampung. Dia di celah bangunannya. Inilah antara informo saya lah. Bicara rahsia ni. Jadi saya hanya dapat informo ni, setiap kali pergi umrah akan pilah jumpa. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, nak beritahu bahawa dalam keturunan tu akan lahir seorang Al-Haris Al-Haras ni, pemimpin daripada keturunan Bani Hashim yang akan di bawah naungan panji-panji. Dia akan bawa panji tu. Yang ni saya nak cari ni, dan pastinya memang takkan jumpa sebab kalau ada, Imam Mahdi dah muncul zaman tu. Jadi tak ada lah, maksudnya kita hanya nak tahu, rupanya masih ada lah Bani Hashim ni. Maksudnya hadis Nabi ni betul. Itu batalion yang keempat. Sallallahu alaihi Muhammad. Batalion yang kelima, yang kita disebut Bani Tamim, yang orang kata Tamim tanah Melayu. Bukan itu huraian dan bukan itu yang tepatnya. Itu hanya kita mencipta teori sendiri. Okay, saya tak mau kupas sebab tu. Tuan-tuan, kita ni yang daripada Bani Timur ni tuan-tuan, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan munculnya Imam Mahdi sehingga Islam akan bangkit daripada timur. Sebab tu kuasa-kuasa besar dunia, depa tak takut dah lah ni, tak heran dengan bangsa Arab sebab bangsa Arab dah lumpuh. Yang depa takut ke siapa? Sebab Islam tak akan bangkit daripada Arab. Akhir zaman end game ni, Islam bangkit dari kita. Tuan-tuan, so kita yang akan menentukan. Sebab tu kenapa wilayah timur ni perlu dilumpuh dan diruntuhkan? Kenapa kota Melaka perlu diruntuhkan? Kenapa empayar Serambi Mekah? Kenapa kerajaan Kedah Tua perlu diserang oleh Siam? Kenapa? Why? What is the because? Sebab apa tuan-tuan? Sebab hadis akhir zaman kata Islam akan naik dari kita ni kalau mereka biarkan timur ni berkuasa, bertakhta, kuat agamanya. Kita tak boleh cari makan ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Mereka cuba menafikan hadis akhir zaman. Sebab itulah ayat saya tadi. Baru betul. Barulah muncul usaha-usaha untuk memfilipinkan Manila, mengkristiankan Manila, memyamarkan Burma. Itu semua negara-negara Islam. Apa jadi tuan-tuan? Habis rana keliling kelalang kita. Keliling kelalang pinjam Ustaz. Tuan-tuan perasan tak kita ada persamaan tau dengan Mekah Madinah. Mekah Madinah kan negara semua Islam. Tetapi fahaman majoriti Syiah. Keliling kelalang tu. Kita pula masih Islam, tapi keliling kita Singapura jadi apa? Dah negara bukan Islam. Majoriti. Sallallahu alaihi Muhammad. Filipin pun sama je, atas Vietnam, Bangkok, Thailand negeri Kedah. Negeri Islam bermula daripada Pulau Bukit. Pulau Bukit. Pulau Bukit kan wilayah Thailand. Thailand tu Kedah. Starting wilayah Kedah, sambung sikit daripada hari itu. Saya mungkin tak tersebut tu kan. Tertinggal satu fakta. Islam Kedah bermula daripada wilayah Pulau Bukit sampai Tanjung Penaga. Itulah jajahan wilayah Islam Kedah. Besar tak besar tuan-tuan, jangan main-main.
Kuat dah kita. Oi, powernya ni. Tuan-tuan tak rasa powernya kita. Sebab kita ditinggal oleh sejarah. Bukan kita tinggal, kita yang meninggalkan sejarah. Sejarah tak pernah tinggal kita pun, kita yang tak pernah korek. Baru ni bila sebut saya Mariam timbul, saya singgah. Nak pergi cari apek tu, nak pergi minta izin. Apek orang meminta izin, nama angkat bawa balik. Itu orang punya, orang ni penceramah akhir zaman punya. Dia orang mau bawa balik boleh kah? Duk cari apek, jaga tu tak ada tuan-tuan. Kalau ada saya nak deal lah, mau jual berapa. Tapi kalau nak minta beli pun bukan dia punya kan. Saya rasa kalau saya berjaya bawa balik tu mungkin saya dianugerahkan Datuk Seri kot. Kan? Datuk Seri, lepas ni kita panggil Datuk Seri Manis. Sampai hari ni masih ada. Lepas habis kuliah tu saya kena pergi terus dekat Kuala Prai. Di situlah berlakunya. Okey, kita sambung cerita tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, selepas berlakunya pertembungan dengan Arab, Imam Mahdi buat apa? Settle dah dengan tentera Sufiani daripada Syria. Negara Syria diislamkan. Habis dah. Negara Syria kan sekarang Syiah conquer. Iran Syiah conquer. Iraq Syiah conquer. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi negara Arab, Yahudi, Kristian, let it go. Tapi kita tak payah kacau sebab depa semakin lama semakin rosak. Yang kedua, kenapa Imam Mahdi perlu memerangi bangsa Arab? Tuan-tuan cuba tengok sallallahu alaihi Muhammad. Bila hadis yang saya bacakan tadi, memang akan kembali seperti dulu. Summa utum kama bada'tum. Nabi sebut, kamu akan kembali seperti zaman dulu. Kamu akan tengok orang kembali menyembah berhala. Tuan-tuan, the cube, the line itu Mekah. Mesir tengah buat apa sekarang? Perancangan Mesir untuk pembinaan semula piramid. Tempat Firaun tu, tempat orang kufur, tempat orang tak beriman. Kenapa perlu angkat ikon-ikon musyrik, kafir? Itu saya kata negara Arab, Yahudi, Kristian tak heran dah. Sebab mereka makin lama makin. So kita tak perlu tumpu sangat. Ni kita tumpu yang geng-geng Semilang ni. Mereka ni dah lah kapek baru. Geng-geng ni kena bagi perhatian ni. Sebab Islam akan muncul dan timbul dari sini. Okey, habis bangsa Arab. Yang kedua, ke mana tuan-tuan? Imam Mahdi akan membawa kembali Masjidil Aqsa dan Palestin akan kembali diislamkan dalam perang salib. Tentera Israel kembali menang Baitul Aqsa. Masjidil Aqsa kembali dimenangkan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dalam sejarah ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam pernah berdoa pada Allah Azza wa Jalla, a'tini mulkan. Allah kata, is'alni thalathatan, wahai Sulaiman. Ni cerita tentang Masjidil Aqsa ni. Wahai Sulaiman, minta aku pada 3 perkara. Nabi Sulaiman minta 3 benda. Yang pertama, a'tini mulkan. Jadikanlah aku, ya Allah, berikan aku kekuasaan dan kerajaan yang engkau tak pernah bagi pada sebelum dan selepas aku. Akhirnya Allah beri kekuasaan kepada Nabi Sulaiman sampai boleh menggerak dan mengarahkan angin dan juga air laut, berjalan atas air. Ini bukan wali. Dia tak sama. Nabi Sulaiman berjalan atas air tak sama macam cerita-cerita wali ni. Sebab Nabi Sulaiman mengarahkan air. Kerajaan, semua makhluk di bawah kerajaan dia. Termasuklah Nabi Sulaiman menguasai bumi Masjidil Aqsa, sehingga kan Allah berikan barang siapa yang bersolat. Nabi Sulaiman minta yang kedua, andainya siapa-siapa yang masuk dan keluar ke Masjidil Aqsa ni, pastikan tidak ada dosanya. Masuk dan dia keluar, dosanya terampun dan terhapus. Itu permintaan Nabi Sulaiman dan Allah makbulkan. Barang siapa yang pergi solat di Masjidil Aqsa, maka baginya 500 kali ganda. 100,000 Masjidil Haram, 1000 Masjid Nabawi, 500 kali ganda Masjid Al-Aqsa. Berada di darjat level ranking yang ketiga. Habis dah tuan-tuan. Negara Syria kembali Islam, Dimashq. Negara Palestin kembali, orang Palestin akan patah balik. Inilah tempat saya, ini tempat saya makan, ini tempat saya sekolah dulu, rindunya, ini tempat saya semayang dulu. Orang Palestin akan kembali merindui bagaimana orang Madinah kembali ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, peluk bantai, peluk tanah, peluk dinding.
Sebab lama tak balik. Bertahun lama. Zaman tu akan berlaku, Imam Mahdi membebaskan Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. Ketika itu tuan-tuan, umat Islam akan merdeka. Kita akan bernaung di bawah panji payung yang satu. Tak ada dah parti-parti ni, tak ada dah. Yang ada hanya parti Imam Mahdi sedunia, satu je. Tak ada berpecah pilihan raya ke, nak cula undi ke SPR semua, tak ada dah. Pencen orang SPR berpencen dah. Boleh tahu tu. Jadi tak ada nak fikir nak pangkah-pangkah siapa ni nak buat, tak ada lah. Zaman-zaman FB bergaduh pencerah apa, calon dengan calon ni, tak ada dah. Tak pening lah. Pening nak pangkah siapa, tak ada zaman tu. Zaman tu hanya Allah. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Habis zaman Palestin, Islam dah settle, barulah tuan-tuan Imam Mahdi tadi memerangi Israel. Barulah dalam hadis disebut sallallahu alaihi Muhammad, Rusia, China, Hind, negara India yang akan diperangi, sehinggalah total negara Arab dah clear, dah bersih. Dan Imam Mahdi menguasai dunia di bawah batalion ini. Dan yang ni yang kita nak kata ni, batalion ini mudah-mudahan kita akan termasuk sebahagian daripada negara batalion yang ketiga, Taifah Mansurah. Sebab teringin nak tengok zaman tu. Tuan-tuan, Imam Mahdi ni akan muncul bila berlakunya kematian seorang raja, putera raja, dan berlaku pertembungan dan pertembungan dan perlawanan, pertelingkahan antara tiga mahkota anak raja. Tuan-tuan, untuk rekod, andai kata, tuan-tuan ingat dah pada tahun 2018 telah berlaku 3 percubaan menembak dan membunuh Raja Salman. Dan ketika itu dipegang dan dijaga oleh PA-nya yang bernama Major General Abdul Aziz Al-Fagham. Cubaan pertama menembak, dan depa dapat kesan penembak tu yang penembak upahan. Dia dapat kesan dan dia dapat tangkap senjata tu berjaya dibuang. Percubaan yang kedua tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad dah keluar, dah peluru dah tembak dah, tapi berjaya kita kata apa, dihalang, akhirnya peluru tak kena. 2. Percubaan yang ketiga, akhirnya peluru tu betul-betul meluru ke arah, mengarah ke arah Raja Salman, tetapi dihalang oleh PA peribadinya. Ni memang betul-betul PA lah. Dia jaga betul setiap inci. Saya teringat sebut pasal PA ni. Waktu saya tu ada program di airport, jumpa dengan Ustaz Fawaz. Saya pergi dengan PA saya lah. Cerita lama. Soalan semua mak simple je ayat Ustaz Fawaz. Dia sebut kat PA saya lah, pembantu, jaga ustaz elok. Simple ayat dia. Jaga ustaz elok. Jaga ustaz ni seperti menjaga 1000 ummah. Saya tak kata apa, saya dengar Ustaz Fawaz pesan kat dia. Jaga ustaz ni macam kamu jaga 1000 umat. Kita rasa tinggi sangat ayat tu, tapi nilai penjaga peribadi kepada seorang yang mungkin memberi manfaat kepada umat, dia tak sama. Saya ingat ayat, sama juga ayat daripada salah seorang bekas pemain bola Penang, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dia main kuliah saya, program saya, cara dia jaga, dia layan tu saya tak tahu nak beritahu bahawa. Dia kata apa? Dia akan jaga saya sampai saya masuk kereta. Jadi apa-apa kat ustaz, umpama kami hilang 1000 ilmu. Tak ramai orang yang boleh menilai, nampak sampai tahap macam tu. Jadi PA ni, Raja Salman ni, dia bela sungguh. Dia memperjudikan nyawanya. Akhirnya dia terkorban. 2018 meninggal. Walaupun dalam kajian intelijen FBI lah kita katakan, CIA, FBI, cawangan Arab ni, kita kata, mengatakan sebenarnya itu bukan tetapi cubaan untuk membunuh. Tuan-tuan, andai kita berlakunya kematian Raja Salman sallallahu alaihi Muhammad, ada 3 putera mahkota yang masih berkuasa. Yang pertama MBS sekarang, yang kedua Muhammad bin Nayef, yang ketiga Mutif bin Abdullah. Dan ketiga-tiga ni tuan-tuan memiliki batalion askar masing-masing.
Dalam sejarah rekod Arab Saudi, raja-raja Arab Saudi ni pernah berlaku 2 pembunuhan. Mereka bunuh sesama sendiri, sepupu ni. Anak-anak raja, anak abang bunuh anak adik. Tak ada apa. Orang berkuasa kot. Nyawa ni tak ada apa. Demi memegang kuasa. Raja Faisal, antara orang raja yang paling lantang membela Palestin, akhirnya mati terbunuh. Mukrin mati dalam kapal terbang, helikopter terhempas, pun konspirasi. Sesama mereka lah. Sebab tu Nabi sebut ni, hadis ni semua dah nampak dah ke arah tu. Dan saya pernah kaji juga, tadi saya kata Bani Hashim kan, ni nak tutup lah. Kata nak tutup ke mana ni. Bani Hashim, tuan-tuan, dalam kajian tak rasmi saya lah. Okey, ni bukan hadis ke apa kan. Polis-polis Arab Saudi ni, sampai saya terfikir, mereka ni orang siapa? Kan, saya tak mungkin saya pernah sebut ataupun tidak. Setiap 3 putera mahkota ni, mereka kan ada batalion masing-masing. MBS dia ada orang dia, ada polis dia. So, polis yang ada ni, mereka ni menyokong siapa? Mereka ni orang siapa sebenarnya? Dan bila berlakunya pertembungan antara 3 putera mahkota tu, polis-polis ni akan berlawan. Dia akan terzahir. Aku sokong. Masing-masing dia mesti nak. Penyokong batalion MBS dia nak tuan dia naik jadi raja. Tapi dalam hadis Nabi sebut, seorang pun tak berjaya. Ketika itulah Imam Mahdi fayazharuna alaihim, akan dizahirkan Imam Mahdi yang akan memimpin menjadi raja Saudi. Bukan sekadar raja Saudi, raja dunia. Okey, penutup dia tuan-tuan, penghujung dia, bila Islam dah jadi diselamatkan, Masjidil Aqsa telah pun dibebaskan. Sallallahu alaihi Muhammad, apa yang berlaku? Rusia, China, India, semua tu ceringkaskan. Semua dah berjaya diperangi dan diletakkan panji Islam, dan setiap negara tu Islam. Semua jadi negara Islam. Ketika itulah tuan-tuan, berlawannya akan berlakunya satu pengisytiharan. Orang Islam kata, alhamdulillah kita dah menakluki dunia ini di bawah pimpinan Al-Mahdi. Datang suara sumbang daripada Rom. Siapa kata hampa menang? Sebab kami kot. Waktu tu Islam dengan Rom bergabung. Kami kot. Hampa pun tumpang kami. Pakat lawan klaim. Akhirnya di situlah bila klaim tak makan saman, akhirnya berlakulah pertembungan. Ini yang dikatakan end game. Sallallahu alaihi Muhammad di bawah panji, 80 panji. Setiap panji ada 12,000, satu panji. Orang Kristian, orang Nasara, orang Rom dia bawa 80 panji. Panji ni kira bendera. Bawah bendera dia ada 12,000 tentera dia. 12,000 darab dengan 80 is equals to 960,000. 960,000 lawan dengan tentera-tentera Al-Mahdi yang termasuk geng Sembilang tadi. Lawan punya lawan. Ini yang dikatakan zaman yang waktu tu, zaman yang dah tak ada DSLR, tak ada orang. Zaman tu zaman yang barang teknologi ada, tapi dia absorb. Dunia ni dia absorb. Maka teknologi tak berjalan. Maka waktu ni yang dikatakan ulama kata apa? Waktu ni kita akan guna balik keris, garpu, besi, apa lagi? Tombak, pedang. Haji ada apa kat rumah? Pisau, golok, hak korban baru ni. Balik sekali lagi, pergi bongkar dan selongkar habis kabinet, keluar habis. Bawa keluar, himpun. Ni persiapan ni. Saat zaman tu dah tak ada dah, zaman-zaman canggih ni. Kita akan berlawan secara manual. Hadis Nabi kata, wa thumma utum kama badatum. Kamu akan berlawan seperti zaman Badar. Seperti zaman Uhud. Tombak, pedang, keris, besi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dan akhirnya Allah memenangkan juga ke atas umat Islam. Walaupun 1/2, 1/3 lari, 1/3 syahid, 1/3 menang. Ketika itu tuan-tuan, bila menang, ending dia, bila menang, barulah Imam Mahdi pergi ke negara Turki sebagai penutup, mendengar melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya runtuh tembok akhir. Dan tembok ni yang masih ada, yang saya sebut pada pertemuan yang lalu. Akhirnya tuan-tuan, negara Turki diislambolkan kembali. Sebagaimana Al-Fatih Islambolkan pada 29 Mei 1453, benda tu akan berulang.
Bila berulang, Islam dah tak ada apa dah. Islam dah kuasa dah ni, berkuasa dunia. Waktu itulah yang disebut Al-Adil wal Ihsan. Imam Mahdi akan bawa zaman aman, selamat, berkat. Batu-batu menumbuhkan pokok. Singa-singa menjaga kucing, arnab, binatang liar menjaga binatang yang jinak. Bayi-bayi yang dibiarkan di luar jalan tidak akan dicolek. Barang-barang kemas tidak akan dicuri. Orang tak ada nafsu benda jahat. Semua berkatnya zaman tu. Sehinggalah tuan-tuan, aman. Masuk yang tahun ke-7 atau tahun ke-9. Ada 2 riwayat kat sini. Akhirnya tuan-tuan, barulah terdengar suatu jeritan. Khurujud Dajjal. Khurujud Dajjal. Khurujud Dajjal. Dajjal sudah keluar. Imam Mahdi dengar jeritan. Maka ketika mengumpulkan ghanimah harta daripada negara Turki, semua pakat balik lari. Sebab mereka base kita waktu tu di mana? Di Palestin. Bila lari tuan-tuan, rupanya bukan Dajjal, hanya syaitan. Bila sampai di rumah, betul-betul Dajjal keluar. Bila Imam Mahdi, tuan-tuan, tidak ada satu kekuasaan, kerajaan, pentadbiran, peluru, senjata yang boleh melumpuh dan mengalahkan Imam Mahdi dan tentera-tentera dia. Panji-panji tak ada. Jangan lawanlah. Allah dah canggihkanlah sistem yang ada pada body Imam Mahdi, satu pun tak boleh lawan kecuali Dajjal. Maka Dajjal bukan lawan dia. Akhirnya bila turunnya keluarnya Dajjal, Imam Mahdi bersama geng-geng 9 insya-Allah semua akan berlari ke mana? Semua bersembunyi menyelamatkan diri ke Masjid Umawi di Syria, Dimashq, yang sudah pun diislamkan, disunnikan kembali. Nak semayang, tiba-tiba Dajjal sudah muncul di hujung pintu, di muka pintu. Maka nazala Isa bin Maryam, turunlah Nabi Allah Isa AS. Dikatakan Nabi Isa turun dalam keadaan depa macam ni, dan dia bawa turun malaikat. Maka di sinilah berlakunya bergabungan antara Imam Mahdi dan juga Nabi Allah Isa untuk membunuh Dajjal. Walaupun yang bunuh itu adalah Nabi Allah Isa AS. Dia bunuh bukan dengan pedang, tapi hanya menggunakan nafas. Sebab Allah berikan mukjizat Nabi Allah Isa, yang ni mungkin kita masuk dalam tajuk siri yang akan datang. Bagaimana Nabi Isa, modus operandi yang diguna pakai, technical dan tactical oleh Nabi Isa berlawan dengan Dajjal. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kaitan dengan Mekah, Madinah? Apa kaitan dengan Turki, dengan bumi Dajjal? Tuan-tuan, saya kira sekali itu ya, Pak, yang dapat dikongsikan dulu buat masa ini. Dan perbincangan kita hari ini sebenarnya bukan hanya untuk memperdendangkan bahan-bahan sejarah, tapi nak bagi tahu, saya suka ambil quote ayat tadi. Rupanya kita masih ada ruang, peluang. Kesimpulan ya. Kesimpulan pertama, kita masih ada peluang untuk hidup seperti zaman Nabi. Satu. Yang kedua, kita berpeluang untuk mati syahid. Dua. So jangan kata tak ada lah, kita ni tak ada Palestin, tak ada, tapi perang, tak ada dah. So tak ada mati syahid dah kita ni, tak ada. Jangan kata tak ada, masih ada. Maka ketika Imam Mahdi tu, kita berpeluang. Kalau mati syahid. Yang kedua. Yang ketiga, kitalah yang disebut oleh Nabi, bangsa Bani Jawi, Bani Timur, yang akan bangkit mempertahankan agama di belakang Al-Mahdi. So tuan-tuan tak rasa ke? 3 evidence ni menyebabkan kita masih ada ruang dan peluang. So apa yang dibincangkan di bawah tajuk Seri Uthmaniyah dan Akhir Zaman ni sebenarnya sangat relevan dan signifikan untuk dibincangkan, sebab tajuk ni untuk kita sebenarnya. Mohon maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi akan memberikan petunjuk jalan untuk kita melangkah dengan lebih kuat dan berkat untuk merentasi dan menempuhi hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Semoga Allah berikan kekuatan. Bagaimana Allah kuatkan panji-panji Imam Mahdi, Allah akan kuatkan umat Islam bersatu, bernaung, berpayung di bawah Daulah Madinah. Maka di sini kita bernaung di bawah payung Masjid Sembilang. Kerana masjid kita bersatu, kerana masjid kita berpadu, insya-Allah. Agama Islam itu, Islam adalah agama yang mendekatkan, bukan menjauhkan. Islam agama yang menjernihkan, bukan mengeruhkan. Islam agama yang menguatkan, bukan melemahkan. Aku qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.